Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير. ربي تمن بالخير. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjid sunnatan lillahi ta'ala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ditemani dengan hujan yang lebat. Tuan-tuan, hujan yang lebat di akhir siri kita berkaitan dengan sirah para nabi dan para rasul. Dan kita sudah pun hari ini sampai ke penutupnya, iaitu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada para sahabat, ana akhirul nabi wa antum akhirul ummah. Aku adalah nabi yang terakhir dan kamu semua adalah umat yang terakhir. Maksudnya lepas ni dah tak ada nabi yang diutuskan. Daripada kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selepas kewafatan nabi tak ada dah nabi yang diutuskan di atas muka bumi Allah. Jadi mana-mana nabi yang ada mengaku di atas muka bumi Allah ni, bukan sahaja zaman moden ini, zaman selepas kewafatan Nabi pun sudah ada dah Nabi-Nabi palsu. Nabi-Nabi palsu. Kalau zaman moden ni siapa? Nabi Kahar. Nabi Kahar yang mana dia mengaku dia Nabi, ada pengikut pula tu. Yang ajaibnya ada pengikut Nabi Kahar, Nabi umat Melayu ini. InsyaAllah hari ini kita akan cerita berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ini adalah Nabi kita. Akhirnya kita membicarakan satu susuk tubuh berkaitan dengan Nabi kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad ini adalah berketurunan daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail berkahwin dengan Arab. Siapa dia? Bani Jurhum. Bani Jurhum, daripada perkahwinan itulah, jalur keturunan itulah, di mana melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kelahiran Nabi ini, saya cuba ringkaskan sepadat-padatnya. Sebab kalau nak kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia akan mengambil masa yang sangat lama. Bukannya hari, minggu, malah berbulan sirinya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada satu keturunan yang hebat. Siapa keturunan itu? Keturunan itu adalah daripada keturunan pembesar Mekah. Siapa pembesar Mekah itu? Dia adalah keturunan daripada Hashim. Hashim ini di Mekah merupakan pembesar di kalangan penduduk-penduduk Quraisy, di mana Hashim ini diberikan tanggungjawab untuk menyediakan makanan, melayani tetamu-tetamu yang berada di luar datang ke Mekah untuk buat haji ataupun ziarah Kaabah. Kemudian daripada keturunan inilah Hashim ini ada anak, di mana anak Hashim ini yang kalau kita kenal dia adalah siapa dia? Dia adalah datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib.
Abdul Muttalib ada anak yang paling masyhur yang kita kenal, siapa dia? Abu Talib. Abu Talib ada, Hamzah ada, Sayyidina Hamzah ada, siapa lagi? Abu Lahab pun ada, kemudian Abbas. Ayahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak bongsu daripada Abdul Muttalib. Anak bongsu iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa yang berlaku tuan-tuan? Abdullah ini adalah anak yang paling disayangi dan yang paling dikasihi. Dia berkahwin dengan siapa? Dijodohkan dengan Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab dijodohkan, kedua-dua ayahda dan bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daripada keturunan yang baik, orang yang terkenal daripada sudut akhlak, kebaikan serta mereka ini terkenal di mana? Di kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikandungkan oleh Aminah. Bila dibergandungkan Aminah ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan apabila ayahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi berada di dalam kandungan ibu dia. Itulah ujian pertama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala daripada awal Nabi berada dalam kandungan sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau tuan-tuan baca sirah, tuan-tuan akan lihat mana-mana ujian. Rasulullah ada ujian harian. Dalam ujian harian Nabi ada ujian mingguan, bulanan, tahunan tuan-tuan. Nanti kita akan tengok secara lajunya. Kemudian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan Aminah, Allah jemput Abdullah, bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Abdullah nak pergi ambil bekalan kurma di mana? Di Madinah, ayahda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika itulah Aminah ini sangat bersedih kerana itu adalah kandungan pertama dia dan suami dia telah pun meninggal dunia. Waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi lahir tuan-tuan, banyak sangat pendapat. Ada banyak sangat pendapat yang hebat-hebat belaka. Antaranya runtuhnya tiang istana Kisra, terpadamnya api Majusi, kemudian macam-macam tanda lagi tuan-tuan, keluar cahaya daripada Aminah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ada kata bahawa pendapat ini tidak sahih. Kita tolaklah kesemuanya itu tuan-tuan. Kita tak kata dia benar dan kita kata tidak pula kita mengatakan bahawa ianya salah. Kita ambil satu pendapat bahawa kalaulah tak ada mana-mana tanda sekalipun yang hebat-hebat itu, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sudah cukup membuatkan seluruh alam ini bergembira dan seluruh alam ini menjadi cahaya. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bila Rasulullah ini lahir, ketika itulah siapa dia? Seorang hamba. Hamba ini adalah hamba daripada Abu Lahab. Hamba Abu Lahab ini berlari-lari menuju ke tuan dia. Siapa dia? Abu Lahab. Wahai tuan, sesungguhnya tuan sudah pun menjadi bapa saudara. Sudah menjadi bapa saudara. Kerana Aminah sudah pun melahirkan zuriat daripada keturunan Abdullah. Jadi Abu Lahab ini teramatlah gembira tuan-tuan. Kenapa dia gembira? Walhal dia sudah pun ada anak-anak saudara yang lain. Bukannya anak saudara yang pertama, tapi itu adalah anak saudara yang keberapa kali. Kenapa Abu Lahab sangat gembira tuan-tuan? Kerana adik-beradik dia iaitu Abdullah telah meninggal dunia.
Kita bayangkanlah tuan-tuan, kalau kita ada seorang adik ataupun abang kita berkahwin, adik kita berkahwin, mengandung, kita ada ipar, adik-beradik kita itu meninggal dunia tuan-tuan, maka kasih dan sayang ini lebih kepada adik itu tadi, zuriat dia. Sebab apa? Sebab dah tak ada ayah, kita lah bapa-bapa saudara ini yang menggantikan tanggungjawab untuk ambil, menjaga si anak tersebut. Apa yang berlaku? Abu Lahab bila dapat tahu bahawa sesungguhnya Aminah sudah pun melahirkan seorang bayi lelaki, wahai Juwariyah, aku bebaskan kamu, aku merdekakan kamu. Tuan-tuan, merdeka pada ketika itu, seorang hamba dimerdekakan oleh seorang tuan dia, merupakan satu perkara yang sangat besar tuan-tuan. Ibaratnya kita hadiahkan seseorang itu sebiji rumah, nah aku bagi percuma kepada kamu. Nilai memerdekakan seorang hamba. Kemudian tidak cukup dengan itu, Abu Lahab menyembelih beberapa ekor binatang untuk dikorbankan dan dijamu kesemuanya. Ketika itu tuan-tuan, Abu Lahab tak tahu bahawa sesungguhnya dialah yang paling suka dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada yang masa yang sama dia juga tak tahu bahawa sesungguhnya suatu hari nanti dialah yang paling melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila lahirnya bayi ini, Abdul Muttalib pada ketika itu ambil bayi ini tuan-tuan, bawa masuk ke dalam Kaabah, salah satu tempat yang mulia. Abdul Muttalib namakan bayi ini dengan nama Muhammad, satu nama yang belum pernah digunakan oleh bangsa Arab daripada keturunan Bani Israel sekalipun. Sampailah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, belum pernah lagi orang menggunakan nama Muhammad iaitu yang terpuji, yang sangat dipuji. Kemudian menjadi tradisi bangsa Arab tuan-tuan, apabila lahirnya bayi ini, dia akan dibawa untuk dibesarkan di perkampungan. Perkampungan pada ketika itu, kalau Mekah datang daripada Bani Sa'ad. Bila Bani Sa'ad ini, mereka semua datang, ibu-ibu susuan pada tahun tersebut datang ke Mekah untuk ambil bayi. Bila yang nak datang ambil bayi ini, siapa dia? Halimatus Sa'diyah dan juga Al-Haris. Dia sampai, sebab apa tuan-tuan? Dia sampai lambat. Maka kesemua bayi telah pun diambil kecuali seorang bayi iaitu Muhammad. Tak ada orang pun nak ambil bayi ini. Lalu ditanyakan kepada mereka, kenapa bayi ini tak diambil? Innahu yatim, dia adalah anak yatim. Patutlah tak ada orang nak ambil. Sebab apa? Nanti ayah tak ada, siapa nak kerja, nak bayar upah susu 2 tahun. Lama tempoh tu tersebut tuan-tuan. Maka dia bincang semula dengan Al-Haris, wahai abang, kita ambil jugalah bayi Muhammad ini. Kita dah datang dari jauh, kalau kita balik pun sia-sia. Kita ambillah juga bayi Muhammad ini untuk kita pelihara dia. Waktu itu tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah dan Al-Haris tak tahu bahawa sesungguhnya dialah ibu bapa susuan yang paling beruntung di atas muka bumi Allah ini tuan-tuan, kerana ambil seorang bayi yang paling mulia sekali. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatnya Nabi ini tuan-tuan, bukannya daripada saat menjadi Nabi lagi, waktu bayi lagi sudah pun mengalir keberkatan. Apabila saat pertama bayi itu dikendong oleh Halimatus Sa'diyah, naik di atas unta mereka, unta menjadi laju sampai di rumah Halimatus Sa'diyah. Tanaman Halimatus Sa'diyah pun menjadi, binatang-binatang ternakan Halimatus Sa'diyah pun mengeluarkan susu, dan kesemua kehidupan Halimatus Sa'diyah berjalan dengan lancar tuan-tuan. Ketika itulah semua orang yang berada di perkampungan Sa'diyah tu kata bahawa sesungguhnya kamu sudah pun membela seorang lelaki mubarakah, seorang lelaki yang penuh dengan keberkatan, datangnya daripada bayi yang kamu bela ini, wahai Halimatus Sa'diyah. Tempoh 2 tahun pun tamat tuan-tuan. Sepatutnya dibawa pulang ke Mekah untuk diberi semula ke Aminah. Tapi Halimatus Sa'diyah ni ambil peluang nak bela lagi Muhammad sebab banyak benefit dapat. Jadi bila bela
Halimatus, bila bayi yang bernama Muhammad ini, untuk tahun yang seterusnya tuan-tuan, berlaku satu peristiwa, iaitu pembelahan dada. Rasulullah dibelah dada tuan-tuan. Belah ini secara hakikat memang betul-betul belah. Para sahabat melihat kesan belahan itu di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Jibril datang buat kali pertama, Jibril baringkan Nabi, belah, kemudian bersihkan di satu tempat sudut di dalam hati. Kata Jibril, inilah tempat iblis paling suka. Maka dibersihkan, diletakkan hikmah, kemudian dimasukkan balik, dijahit tuan-tuan. Ketika itulah kawan-kawan sahabat Rasulullah sepermainan balik, pergi ke rumah Halimatus Sa'diyah. Wahai makcik Halimah, Muhammad dah dibunuh. Berderau hati Halimatus Sa'diyah. Sebab apa? Itu bayi dia. Tuan-tuan tengoklah, kalau zaman sekarang ni pun, kalau ada pengasuh yang cuai, bayi mati, tengok, kena tangkap, kena dakwa, lesen semua batal, tak boleh mengasuh. Halimatus Sa'diyah pun sama, takut. Sebab apa? Nak jawab kepada Aminah ni macam mana. Jadi bila nampak Muhammad dalam keadaan baik, tidak diapa-apakan, ketika itulah Halimatus Sa'diyah bincang semula dengan Al-Haris, wahai abang, kita pulangkanlah Muhammad ini kepada ibu dia. Mungkin orang-orang di perkampungan Sa'diyah ini cemburu, maka mereka nak apa-apakan Muhammad. Sebelum terjadi apa-apa, kita pulangkan balik kepada ibu dia. Apa yang berlaku tuan-tuan bila sudah balik ke pangkuan ibu? Apa tindakan pertama Aminah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Usia 6 tahun tuan-tuan, Aminah bawa Rasulullah pergi ziarah. Siapa dia? Abdullah. Sebab apa? Nak tunjuk gambar sekeping pun tak ada. Nak tunjuk Facebook, gambar dalam Facebook pun tak ada. Video pun tak ada. Macam hari ini kita boleh ambil video semuanya, boleh rakamkan peristiwa tersebut. Jadi nak kenalkan dengan ayah ni, jom Muhammad, kita pergi ke Yathrib untuk ziarah Abdullah, iaitu ayah kepada kamu, wahai Muhammad. Lalu dalam perjalanan 500 km tuan-tuan, lebih kurang, balik daripada perjalanan, di antara nak sampai ke Mekah, Aminah jatuh sakit tuan-tuan. Jatuh sakit, di mana sakit ketika itu mengarahkan kepada kematian. Aminah jatuh sakit, kemudian wafat di mana? Di Abwa, salah satu tempat di antara Madinah dan juga Mekah, iaitu Abwa, di mana Aminah meninggal ketika itu. Maka lengkaplah gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatim dan piatu, waktu berusia 6 tahun tuan-tuan. Di kalam masjid ini tuan-tuan, ada tak di kalangan kita yang yatim dan piatu waktu berusia 6 tahun? Ada? Angkat tangan. Maknanya tuan-tuan, hari ini kita dah kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ujian sudah memadamkan keseluruhan ujian kita tuan-tuan yang berada dalam masjid surau ni sajalah. Maksudnya begitu. Apa yang berlaku ini adalah tarbiyah langsung daripada Allah untuk nak ajar Muhammad, wahai Muhammad, kamu nanti bila aku dah lantik menjadi Rasul, kamu dihina, kamu diusir, kamu tak akan mengadu dengan ibu dan ayah kamu. Kebergantungan kamu hanya semata-mata kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu tarbiyah dia tuan-tuan. Kemudian Rasulullah dijaga oleh siapa? Dijaga oleh Abdul Muttalib. Baru nak rasa kasih sayang atuk dah lah pula pemerintah, baru nak dapat mainan, baru nak rasa seronok duduk dekat singgah sana atuk. Tempoh 2 tahun dia Allah bagi, Allah wafatkan pula Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh siapa? Oleh Abu Talib. Kerana Abu Talib lah saudara yang paling dekat, seibu dan juga sebapa dengan Abdullah. Maksudnya memang betul-betul bapa saudara yang rapat. Kemudian apa yang berlaku bila duduk di bawah jagaan Abu Talib tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah cerita dekat surau ini, Nabi ambil upah tuan-tuan. Nabi ambil upah mengembala kambing. Usia 8 tahun tuan-tuan. Dengar, usia 8 tahun anak-anak kita, apa yang kita buat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 8 tahun mengenangkan Abu Talib ini banyak tanggungan. Nabi ambil upah mengembala kambing. Sebahagiannya Nabi simpan, sebahagiannya Nabi berikan kepada Abu Talib. Sebab mengenangkan Abu Talib ini banyaknya tanggungan. Nampak tuan-tuan, Nabi ini mengenang budi.
Nanti kita akan lihat bila Rasulullah sudah dewasa, sudah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, Nabi ambil Ali bin Abi Talib, mengenalkan dulu Abu Talib jaga Nabi ambil anak Abu Talib, Ali bin Abi Talib untuk dijaga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam peristiwa inilah, dalam jagaan Abu Talib, Nabi nak ikut pergi ke Syam berniaga. Ketika itulah berjumpa dengan seorang rahib Bahira. Rahib Bahira inilah yang nampak tanda-tanda kenabian, kerana dia membaca, mengamalkan kitab Taurat dan juga Injil. Dan ketika itulah dipelawa rombongan Abu Talib ini. Bila dipelawa rombongan Abu Talib ini, dia kata dalam rombongan ini sepatutnya ada seorang budak. Mana budak itu? Lalu dipanggillah Rasulullah masuk ke dalam rumah tersebut. Ditanyakan kepada Abu Talib, siapakah dia ni? Dia adalah anak aku. Kamu tipu. Kamu tipu. Dia bukan anak kamu. Pelik Abu Talib, macam mana Rahib Bahira ni tahu? Rahib Bahira kata dia ini mesti anak yatim. Dia mesti anak yatim. Kemudian barulah Abu Talib kata, betul, memang dia anak yatim. Aku adalah bapa saudara dia dan akulah yang menjaga dia. Lihat pula ada tanda kenabian di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rahib Bahira ni kata, wahai Abu Talib, bawa balik pulang Muhammad. Kerana kalaulah orang-orang Israel, Bani Israel atau Yahudi nampak, mereka akan bunuh Nabi ini tu. Mereka akan bunuh Muhammad ini, maka bawa balik. Maka dibawalah pulang. Dibawa pulang. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak usia remaja. Pada usia 25 tahun, Nabi mula berniaga dan juga mengambil upah mengembala kambing. Nabi fokuskan lebih kepada perniagaan. Ketika inilah detik perkenalan Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid. Apabila Khadijah ini, saya boleh gambarkan dia adalah Datuk Seri Vida Malaysia. Orang wanita yang paling kaya. Dari sudut kekayaan lah, bukan daripada sudut akhlak. Daripada sudut kekayaan, dia adalah, siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Kaya ada dekat dia, baik ada dekat dia, apa lagi? Cantik pun ada dekat dia. Khadijah binti Khuwailid yang ketika itu berusia 40 tahun. Bila Khadijah ini, tuan-tuan, dia nampak ramai, banyak berita. Muhammad ini bagus berniaga, dia kalau kerja dengan aku bagus, untung banyak, kemudian dia amanah, banyak tersebar berita tersebut. Maka Khadijah binti Khuwailid minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pembantu Maisarah untuk pergi berniaga ke Syam. Nak diupah Rasulullah. Lepas tu Nabi bawa balik dengan untung yang banyak. Selalu kalau Khadijah bawa modal 1,000, balik 1,500, 1,600. Tapi bila Muhammad yang berniaga, modal 1,000, balik bawa 2,000, 2,100. Sebab apa? Sebab amanah dan Nabi tidak mencuri di dalam perniagaan majikan dia. Kemudian apa yang berlaku bila nampak kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Khadijah binti Khuwailid sangatlah suka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebelum ini Khadijah tidak pernah dipelawa oleh pembesar-pembesar lain. Tapi Khadijah binti Khuwailid ini tolak kesemua pelawaan tersebut. Ketika itulah Khadijah binti Khuwailid bertanya bahawa melalui Nafisah binti Muniyah, wahai Nafisah, tanya Muhammad ni, dia ni ada calon lagi ke tak? Single lagi ke tak? Kalau single, aku nak masuk meminang. Nampak tuan-tuan, Khadijah binti Khuwailid. Dan ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima peniangan. Ketika itu Rasulullah berusia 25 tahun, Khadijah berusia 40 tahun. Kalau ada mana-mana orientalis, orang-orang barat kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang orang bagi apa? Pedofilia, yang minat dengan kanak-kanak dan sebagainya. Tengok isteri Rasulullah. Antaranya satu lagi isteri Nabi, Saudah binti Zama'ah. Sangat tua tuan-tuan. Sangat tua sampai nak naik unta pun perlu dibantu tuan-tuan. Kalau itu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan begitu. Kemudian apa yang berlaku? Berkahwin. Bila berkahwin tuan-tuan, nak dekat usia 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu mengasingkan diri. Nabi sebelum menjadi nabi lagi, Nabi tak suka dengan suasana hiruk pikuk kota Mekah. Yang suka menari, suka berjoget malam, berpesta, Nabi tak suka.
Tiap-tiap malam habis tanggungjawab Nabi kepada Khadijah, Nabi akan asingkan diri, Nabi pergi ke Jabal Nur. Gua di Jabal Nur ada satu gua itu dinamakan Gua Hira. Di situlah Nabi merenung alam ini, tuan-tuan. Nabi merenung alam ini, Nabi mencari ketenangan. Nabi tak suka dengan suasana tersebut, sehinggalah satu hari, tuan-tuan, Nabi berjumpa dengan siapa? Malaikat Jibril yang berupa dengan manusia. Iqra' Muhammad, baca. Nabi tengok, Nabi pandang, ma'an Nabi qari, aku tak pandai baca. Kemudian dipeluk sampai 3 kali, tuan-tuan. Ketika itulah Jibril membacakan daripada surah. Kalau kita sebut surah tu orang tak tahu, tapi kalau sebut surah Iqra', orang tahu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 5 ayat saja turun tuan-tuan, tak habis pun. Kemudian Jibril menghilangkan diri, Nabi balik dalam keadaan ketakutan, tuan-tuan. Sebab apa? Bayangkan kalau kita pun begitu juga. Bukan nampak hantu pun, nampak kelibat pun dah demam dah tak boleh pergi surau dan sebagainya. Nabi pun begitu, Nabi balik, Nabi suruh Khadijah selimutkan dia. Kemudian dah lepas tenang, barulah Khadijah tanya. Khadijah tak terus tanya, ni ke mana ni? Ni lah buat benda bukan-bukan. Lepas tu kelang kabut balik rumah, terkejut, apa semua, pam. Khadijah biarkan betul-betul suami dia dalam keadaan tenang, barulah dia bertanya, wahai suamiku, apa yang berlaku? Ketika itulah Khadijah ceritakan semuanya. Kemudian ketika itulah siapa dia? Khadijah kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, belum Rasulullah lagi, wahai Muhammad, begini, aku ada saudara, siapa dia? Dia adalah Waraqah bin Naufal. Dia ini dia mengamalkan ajaran Injil yang sebenar, yang belum lagi dipalsukan. Jom, jumpa dengan dia. Bila berjumpa, Nabi ceritakan, lalu ketika itulah Waraqah bin Naufal kata, wahai Muhammad, wahai Khadijah, suami kamu ini adalah bakal Nabi. Apa yang dia ceritakan, itulah yang turun kepada Musa dan juga Isa. Perkara yang sama berlaku kepada para Nabi yang terdahulu. Wahai Muhammad, kamu akan diperangi. Dan kaum kamu akan mengusir kamu. Bila sebut perkataan usir, Rasulullah berhenti kejap. Wahai Waraqah, betul ke kaum aku akan usir aku? Sebab apa, tuan-tuan? Mekah semua suka Nabi. Tak ada satu jalan, lorong dan rumah sekalipun tak suka dengan Nabi. Semua suka. Sampaikan Nabi ini digerakkan dengan Al-Amin. Kita lah kalau budak ni baik sangat ke ada ke kita nak panggil dia dengan Al-Amin. Belum lagi, tuan-tuan. Belum sampai taraf itu kita akan panggil. Tapi Nabi, semua iktiraf dia sebagai Al-Amin. Rasulullah SAW, bila Nabi kata kamu akan diperangi, kamu akan diusir, malah kamu akan dibunuh, terkejut Nabi. Ya wahai Waraqah, betul ke sampai nak kena bunuh? Kemudian Waraqah kata, ya, kalaulah aku hidup pada ketika itu, aku akan berjuang bersama dengan kamu, wahai Muhammad. Kemudian, tuan-tuan, apa yang berlaku ketika itulah wahyu turun. Selama 23 tahun, beransur-ansur, tuan-tuan. Kadang-kadang 2 ayat, kadang-kadang 1 muka, kadang-kadang surah yang belakang sambung, kemudian surah yang baru. Begitu cara penurunan Al-Quran. Tuan-tuan, kemudian apa yang berlaku? Nabi sebarkan Islam dalam keadaan 3 tahun secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah strategi. Kalau Nabi terus istiharkan Islam, tuan-tuan, memang Nabi akan diperangi. Tapi Nabi berdakwah dulu, sikit-sikit. Mula-mula Nabi mulakan kepada mana? Di rumah Nabi itu sendiri. Kita pun sama, tuan-tuan. Kita kalau nak berdakwah, dekat rumah kita dulu. Anak-anak kita dulu, isteri kita dahulu. Nabi berdakwah, tuan-tuan, kepada siapa? Antaranya kepada isteri dahulu. Khadijah binti Khuwailid sambut Islam, tuan-tuan. Betapa lapangnya hati Rasulullah. Isteri dia, teman sebilik dia, sebantal dia, peluk Islam. Kita kalau dengan isteri tak sehaluan, habis. Kita nak pergi kuliah, dia nak pergi bazar Ramadan. Beratlah macam ni. Sebab apa? Tak sefahaman. Tapi bila Khadijah masuk Islam, Nabi sangat lapang hati dia. Kemudian siapa lagi? Antaranya adalah hamba kepada Rasulullah, iaitu Zaid bin Harithah dan juga Ali bin Abi Talib. Di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar. Dia panjang lagi kisah dia, tuan-tuan. Saya shortcut. Kemudian Nabi dakwah. Habis tempoh 3 tahun, Allah arahkan wa anzir ashirataka aqrabain. Wahai Muhammad, sebarkan Islam kali ini kepada saudara mara kamu. Saudara mara kamu secara terbuka. Nabi bawa, Nabi pergi ke mana, tuan-tuan? Ke Bukit Safa.
Kenapa Bukit Safa? Kerana di situlah, kalau mana ada pengumuman, di situlah orang akan buat pengumuman di Mekah, di Bukit Safa. Kalau kita mana tuan-tuan? Kalau kita dalam televisyen lah. Tapi waktu zaman itu nak sampaikan berita di Bukit Safa. Bila Nabi sampai di Bukit Safa, Nabi laungkan ya sabbaha, ya sabbaha. Kalau laungkan perkataan ya sabbaha ni tuan-tuan, maksudnya ada berita besar lah sangat-sangat. Ada berita berat lah. Jadi ke semua orang Mekah datang. Yang mana tak boleh keluar rumah, hantar wakil datang. Ketika itulah Nabi ceritakan bahawa sesungguhnya kalau aku bagi tahu di belakang bukit ini ada sepasukan tentera berkuda nak serang kita, kamu percaya tak? Wahai Muhammad, kami akan percaya, kamu tak pernah berbohong. Kemudian ketika itulah Nabi SAW ceritakan kepada mereka bahawa sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah yang diutuskan oleh Allah untuk menyuruh kamu daripada meninggalkan penyembahan berhala dan sembahlah Allah. Jangan syirik, berilah orang makan, orang miskin makan. Jangan melakukan penzinaan, jangan khianat kepada orang yang susah. Laksanalah perniagaan secara dengan betul. Itulah yang Rasulullah bagi tahu tuan-tuan. Tak sempat Nabi habis ucapan Nabi, ketika itulah Abu Lahab bangun. Dia kata apa? Celaka wahai Muhammad. Sebab inikah kamu kumpulkan kami? Padahal waktu kelahiran Nabi, Abu Lahab lah yang paling gembira. Dan waktu Nabi isytiharkan bahawa kerasulan dia, Abu Lahab lah orang pertama yang menentang tuan-tuan. Sehingga turun surah Tabbat Yada. Iaitu surah ini merujuk kepada Abu Lahab. Belum lagi Abu Lahab ini mati tuan-tuan, Allah dah turunkan satu surah khas untuk Abu Lahab. Celakalah kamu wahai Abu Lahab. Sebab apa? Sebab dia celakakan Rasulullah SAW dalam usaha dakwah Nabi tuan-tuan. Ramai yang diseksa tuan-tuan. Nabi tak boleh apa? Tak boleh berbuat apa-apa. Sebab apa? Jumlah orang Islam sangat sedikit. Bila keluarga Yasir, Sumayyah diseksa tuan. Sumayyah ini tuan-tuan, dia diseksa disula tuan-tuan. Disula. Yasir tuan-tuan diikat tangan kanan, diikat tangan kiri, ikat pada kuda, lalu ditepuk kuda tu untuk berlari tuan-tuan. Jenis sesaan begini tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Rasulullah SAW hanya boleh sebut sabrun ala Yasir. Wahai Yasir, sabarlah Yasir. Kamu akan diberikan Allah dengan ganjaran syurga. Nampak nasyid kumpulan Hijaz. Itu adalah hadis daripada Rasulullah SAW. Sabarlah wahai keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Tuan-tuan, Hijaz tu ambil lirik itu berdasarkan daripada sirah Rasulullah SAW. Kemudian apa yang berlaku? Bila nampak penuh dengan penyiksaan tuan-tuan, apa yang berlaku? Rasulullah SAW diarahkan, Wahai umat Nabi Muhammad, boleh keluar hijrah. Saya singkatkan terus, kita pergi kepada hijrah di Madinah. Hijrah di Madinah, dalam keadaan semua telah berhijrah. Waktu Rasulullah dibenarkan berhijrah, ketika itulah Abu Jahal rancang pembunuhan tuan-tuan. Rancang pembunuhan, dikepungnya rumah Rasulullah. Hari ini Muhammad akan dibunuh. Muhammad kata kita akan masuk neraka, tapi hari ini Muhammad akan mati dahulu sebelum kita. Waktu nak keluar itu tuan-tuan, kalau ikut hukum akal dah tak boleh dah. Tak boleh. Nabi keluar dalam keadaan yang selamat. Nabi membacakan daripada surah Yasin, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah gelapkan. Allah jadikan dinding di depan mereka. Mereka tak nampak pun. Rasulullah keluar. Nabi tengok muka-muka orang yang nak bunuh Nabi. Dan muka-muka yang orang nak bunuh Nabi itu, ada barang amanah mereka di dalam rumah Nabi. Ya Allah tuan-tuan, punyalah tak malunya mereka ni tuan-tuan. Mereka percaya dengan Nabi, mereka nak bunuh Nabi. Nabi tak buat apa-apa tuan-tuan. Paling kuat pun apa tuan? Kalau kita jentik hidung sekali. Jentik hidung seorang-seorang, Nabi tak buat pun. Nabi letakkan pasir sahaja. Bukti bahawa sesungguhnya tadi Muhammad lalu di hadapan kamu, tapi Muhammad tak ada pun nak apa-apakan kamu. Lalu Rasulullah pun keluar berhijrah. Nabi tak terus pergi ke Madinah. Nabi strategi, Nabi pergi dulu ke Gua Thur dengan bersama dengan Abu Bakar dalam suasana yang sangat banyak kisahnya tuan-tuan. Sampailah orang-orang Mekah buat iklan, siapa-siapa yang dapat Muhammad dapat 100 ekor unta. Maka bertebaranlah semua penjejak-penjejak ini. Siapa yang dapat? Ketika itu dah Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik nampak jejak ni.
tangkap ni Rasulullah tapi terjatuh, 3 kali jatuh. Yakinlah dia bahawa sesungguhnya yang dia nak tangkap ini adalah kekasih Allah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai tuan-tuan di Madinah. Hari-hari orang Madinah tunggu. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Sebab apa? Tak ada nak boleh share location, tak ada WhatsApp, tak ada perhubungan. Jadi tak tahu. Hari-hari tunggu. Hari-hari tunggu, Allah takdirkan Nabi sampai di Madinah waktu duha. Supaya apa? Allah raikan kepada semua penduduk-penduduk Madinah supaya semua dapat sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai, tuan-tuan, Nabi memerintah Madinah dalam keadaan harmoni. Nabi wujudkan perjanjian, Nabi membina masjid. Nabi membina masjid. Kemudian Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Cantiknya akhlak Nabi ini, tuan-tuan. Waktu nak minta tanda tangan orang Yahudi sebagai sokongan, mereka tak nak. Dia kata, tulis dekat kertas ni Muhammad je. Tak nak Rasulullah. Rasulullah ni tak nak. Kami nak buat perjanjian dengan Muhammad, bukan dengan Rasulullah. Ketika itulah Nabi tanya, apa masalahnya? Ya Rasulullah, mereka tidak membenarkan diletakkan nama Rasulullah. Dekat mana nama, di mana perkataan Rasulullah? Nabi tak pandai membaca dan menulis, tuan-tuan. La yaktubu wa la yaqra. Nabi tak membaca dan Nabi tak menulis. Nabi tunjuk di mana? Di situ. Padam. Nabi sendiri padam. Menangis para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu tunduk dengan Yahudi? Wahai sahabatku, kalau mereka tak nak pun perkataan Rasulullah, aku tetap Nabi. Kalau mereka benci aku tetap Nabi. Kalau mereka menentang aku tetap pesuruh Allah. Maka tak apalah, wahai sahabatku. Kemudian, tuan-tuan, apa yang berlaku lagi? Kita lihat akhlak Nabi, tuan-tuan. Akhlak Nabi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuni para sahabat dia. Para sahabat dia. Nabi ada seorang sahabat, iaitu Zahir. Zahir ini, tuan-tuan, seorang sahabat yang tak ada rupa, tak kaya. Hodoh, tuan-tuan. Hodoh ni bukan saya yang sebut, tuan-tuan. Bukan nak menghina sahabat. Begitu hadis yang menyatakan bahawa Zahir ini begitu perilaku dia. Bentuk susuk tubuh dia. Zahir ini, dia orang luar. Kalau dia datang Rasulullah, dia akan bawa barang-barang yang tak ada di Madinah. Dan kalau Rasulullah datang ziarah dia, Nabi pun akan bawa hadiah-hadiah yang tak ada di tempat dia. Satu hari Nabi datang ziarah dia, tuan-tuan. Nabi datang ziarah, Nabi buat kejutan. Nabi peluk dia dari belakang. Nabi peluk dari belakang. Hadis ini hadis sahih. Nabi peluk dia dari belakang. Nabi kata, ini ada hamba yang untuk dijual. Bayangkan, tuan-tuan, Nabi bergurau dengan sahabat dia. Ini ada hamba ini aku nak jual. Kemudian ketika itu Zahir perasan bahawa itu adalah suara Nabi. Zahir kata, ya Rasulullah, aku ini kalau dijual pun tak laku. Ketika itulah Zahir menerima satu kata-kata emas, cok emas daripada Rasulullah. Wahai Zahir, sesungguhnya kalaupun kamu ini tidak dipandang manusia di atas muka bumi, tapi Zahir, kamu itu sangatlah rapat dan sangatlah berharga di sisi Allah. Nabi iktiraf, tuan-tuan. Nabi iktiraf, tuan-tuan. Kemudian, saya sambung sikit lagi. Saya sambung sikit lagi. Kemudian, tuan-tuan, apa yang berlaku waktu kewafatan Nabi. Waktu kewafatan Nabi, Nabi sakit, tuan-tuan. Kadang Nabi bangun, kadang Nabi baring, kadang Nabi pingsan, kadang Nabi sedar. Panas Nabi. Rasulullah kata, aku kalau sakit demam, sakit aku ini umpama 2 orang lelaki. Maksudnya demam tu, kalau kita rasa panas, double orang yang demam panas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan akhir-akhir Nabi arahkan Abu Bakar untuk naik jadi imam. Muru Abi Bakrin fal yusalli minan nas. Arahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Ketika itulah Abu Bakar jadi imam. Rasulullah waktu itu sembahyang subuh, Nabi tengok selak tirai daripada rumah Nabi. Nabi tengok, tuan-tuan, masa itu bercahaya, tuan-tuan, bercahaya. Para sahabat ketika itu sedar bahawa Nabi melihat. Abu Bakar ketika itu kata, kalaulah tidak boleh dibenarkan meninggalkan solat ini, aku akan datang berlari untuk peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah tuan-tuan, Nabi tengok buat kali yang terakhir. Kemudian Nabi sakit, tuan-tuan. Nabi berjumpa dengan para sahabat. Nabi kata, hari ini siapa-siapa nak cakap sesuatu, sebut kepada aku. Kemudian para sahabat cakap, ya Rasulullah, aku pernah buat dosa. Ya Rasulullah, aku pernah mencuri. Kemudian Umar ketika itu dengar, Umar kata, wahai sahabat, jangan kamu nak ceritakan aib kamu kepada Rasulullah. Jangan ceritakan aib kamu. Wahai Umar, biarkan. Sesungguhnya hari ini aku nak doakan kepada semuanya. Sebab apa, tuan-tuan? Nabi
Nabi dah tahu dah hari-hari terakhir dia. Kemudian Nabi kata, aku nak doakan kepada semua supaya diampunkan dosa tuan-tuan. Kemudian Nabi wafat. Nabi wafat waktu itu Umar mula hilang arah. Umar keluarkan pedang, siapa-siapa kata Muhammad hilang, mati, aku akan pancung dia. Sesungguhnya Muhammad ini sama macam Nabi Musa, keluar selama 40 hari berjumpa dengan Allah. Nanti Muhammad akan datang balik. Jangan kata Muhammad ini mati. Kemudian Abu Bakar lah yang datang menenangkan. Abu Bakar datang, buka wajah Rasulullah. Ya Rasulullah, indahnya wajah kamu. Kamu datang dalam keadaan yang indah, kamu pergi pun dalam keadaan yang indah. Lalu ditutup. Lalu Abu Bakar lah yang berani menghadap Umar. Wahai Umar, lalu dipeluk Umar ini. Wahai Umar, sesungguhnya ada ayat Al-Quran yang menyebutkan Muhammad itu adalah Rasul yang diutuskan seperti Rasul-Rasul yang ke belakang. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Nabi itu akan wafat. Ketika itu bila Umar dengar, Umar kata, sesungguhnya aku seperti baru kali mendengar ayat Al-Quran tersebut. Maka yakinlah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pun wafat, meninggalkan kita semua. Kita umat Nabi Muhammad tuan-tuan, Nabi sebut, yang terakhir Nabi sebut bahawa sesungguhnya aku cinta dengan kekasih aku. Para sahabat kata apa? Ya Rasulullah, kami bukan kekasih kamu. Kamu adalah sahabat aku. Kekasih aku ini, kekasih tuan-tuan. Kekasih dengan sahabat ni mana lagi cinta tuan-tuan? Selalunya kekasih lah kan. Kekasih ni, kekasih aku di mana umat aku yang tak pernah pun jumpa aku, sentuh aku, tapi sangat cinta dan rindukan aku. Maka tuan-tuan, hari ini amalkan selawat tuan-tuan. Sekurang-kurangnya 100 pagi dan 100 petang. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu, insya-Allah kita pun dah nak tamat tuan-tuan. Saya mohon ampun sepanjang bulan Ramadan ini siri kita daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf salah silap saya, tutur kata saya, yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.